وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin tempatan, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayangnya, dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam surau yang mulia ini, di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ilmu akan dapat mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, supaya kita diterima Allah sebagai hamba-Nya dan seterusnya diberi hadiah. Ganjarannya tak lain tak bukan ialah daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah, ya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ya, special invitation from God. Welcome to my syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Ya. Tapi syaratnya Allah iktiraf kita sebagai hamba-Nya. Kalau tak ada pengiktirafan dari Allah, tak adalah, ya. Allah nak iktiraf kita sebagai hamba-Nya. Allah akui, Allah istihar. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau dah jadi hamba Allah, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku, kata Allah. Baik, muka surat berapa? 108. Okey. 108. Ini bukan nombor ekor ni. Muka surat 108. Ini yang belakang ambil nombor lepas ni 108. Muka suratnya 108. Mana dia? Satu lagi. Okey. 107. 108. Faslun fi adabis soda. Serupa juga dengan apa? Dengan tadi batu lapan tadi. Ini satu fasal pada menyatakan adab sembahyang. Tapi batu lapan tadi bukan adab sembahyang. Adab antara imam dan makmum. Ini adab sembahyang. Lepas ini esok baru ada cerita tentang adab antara imam dan makmum. Hari ini adab nak sembahyang. Belum sembahyang macam mana, tengah sembahyang macam mana, dah lepas sembahyang macam mana. Itu adab sembahyang, ya. Dalam Islam ni dia semua ada adab lagi. Nak mamam ada adab, nak kahwin ada adab, nak ada adab, nak buang kuku ada adab, nak puasin ada adab, nak menguap pun ada adab, mengaji ada adab tak? Mengaji ni ada adab. Kena ikut kalau nak jadikan ibadah apa yang kita nak buat, ya. Baik, ini suatu fasal pada menyatakan adab sembahyang. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar mandi, kalau hadas kecil ambil uduk. Itu rutin bersuci daripada hadas. Hadas ada dua, satu hadas besar, satu hadas kecil. Hadas besar mewajibkan mandi. Hadas kecil mewajibkan kita mengambil wuduk. Bila ada kedua-duanya, baru kita boleh buat berbagai-bagai bentuk ibadah. Baru boleh tawaf kalau dah tak ada hadas besar, hadas kecil. Baru boleh semayang. Baru boleh menyentuh Al-Quran. Baru boleh. Apa lagi? Baru boleh baca Al-Quran dan sebagainya. Sudah tak ada hadas. Dan bersuci daripada najis. Ada najis, buang. Sama ada pada badan dan pada kain.
Dan pada tempat kita semayang tu, kalau tempat sujud tu mesti ada najis. Dan selesai pula daripada menutup aurat. Nak semayang kena menutup aurat. Nak berjalan kena menutup aurat. Berjumpa dengan manusia kena menutup aurat. Aurat tu kalau lelaki antara pusat dan itu lelaki. Kalau perempuan seluruh anggotanya kecuali muka dan tapak tangannya, itu aurat. Iaitu pada antara pusat dan lutut. Inilah aurat pada lelaki dan pada perempuan yang hamba. Perempuan hamba pun itu juga antara pusat dan lutut. Adapun aurat perempuan yang merdeka, maka iaitu sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan dua telapak tangannya, dua pergelangan tangan itu. Itu pun ada khilaf. Ada mazhab-mazhab yang mewajibkan menutup muka. Ada mazhab muka pun wajib ditutup. Ada mazhab dia kata tak wajib tutup muka. Tapi sepakat semua mazhab mengatakan kalau mukanya lawa apa benar. Tahu lawa apa benar? Siapa tengok notor tengok ni ketika itu mukanya pun wajib ditutup kerana boleh menimbulkan fitnah. Jadi perempuan-perempuan yang di luar sana balik kan tengok cermin. Lawa benar ke tak? Kalau lawa benar kena tutup muka tu. Kalau agak-agak tak ada lawa benar kata dia menengok aku biasa aja, tak wajib boleh tutup muka. Baik. Apa dah? Tutup muka. Kerana manusia ni kecantikannya banyak tertumpu kepada muka. Banyak orang tertarik kepada muka yang cantik. Tempat lain tu cantik juga, tapi tak ramai orang hilang akal disebabkan kecantikan seseorang wanita itu. Tapi kalau muka tu tengok lawa apa benar, macam dah tua apa saya ni pun belum tahu lagi dah 72 ni masih getor lagi nengoknya. Ketika tu wajib dia menutup mukanya. Baik. Kemudian maka hadap olehmu akan kiblat. Nak sembahyang tu menghadap kiblat. Kalau tidak tak sah sembahyangnya. Mesti menghadap kiblat. Padahal berdiri betul. Dia start nak sembahyang ni berdiri betul. Berdiri betul tu artinya berdiri dengan dua kakinya. Kalau berdiri dengan sebelah kaki bukan berdiri betul namanya. Kalau bergayut bukan berdiri betul. Dia nak berdiri betul dia dengan dua kaki. Bagi yang mampu lah. Bagi orang yang tak ada, berdiri dah setakat mana yang dia kemampuan. Ini cerita bagi mereka yang sempurna anggotanya. Berdiri dengan dua kaki. Namanya berdiri betul. Padahal berdiri betul. Dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Kaki itu biar renggangkan kira-kira sejengkal. Agak-agak lah lebih kurang. Bukan beria benar mongkok nyukatnya sejengkal tu tak payah kira-kira. Hendakkan senang kira-kira sedap berdiri, selesa berdiri, tak ada tumbang. Itu dia. Lelaki atau perempuan. Masa kita kecil-kecil tu ada dia mengajar. Kalau lelaki renggangkan kaki tu, kalau perempuan rapatkan kaki tu. Sebenarnya tak ada perempuan ke lelaki ke serupa. Biar dia renggang kaki tu sedap berdiri. Tak ada tumbang. Tak ada berdentum bunyi nangkai luruh je. Tu biar berdiri tu betul. Itu namanya berdiri betul. Yang tempat dulu kan. Kita kata yang tak dulu yang renggang. Masuk dengan ada susah dia kecil kan. Di sekolah bila ustaz tak dengar ada besar dia pergi berak dah yang besar tak tahu. Saya tanya kau apa dia kata betul. Berak tu ada besar? Ada kecil-kecil. Buku dia kacau. Pasal tai tu besar lengan ni. Budak kita ada besar ya? Ada kecil, kecil. Itu tak betul tu.
Yang tu tak betul lah ustazah tu. Ya. Awal lama tapi memang saya ingat lagi. Yang betulnya hadas besar ni kalau keluar mani. Ya, itu namanya hadas besar. Ataupun kalau bertemu dua khitan, dua kemaluan antara lelaki dan perempuan, itu hadas besar. Ya. Hadas kecil ni bila batal uduk itu namanya hadas kecil. Ya. Nak menghilangkan hadas kecil dengan mengambil uduk. Nak menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Hadas besar ni berlaku yang pertama ketika dia mati, itu lelaki atau perempuan. Bila mati dia dalam hadas besar tu. Yang kedua, apabila bertemu dua kemaluan lelaki dan perempuan hingga ke paras al-syafah. Tahu apa al-syafah? Ya Allah, tak tahu al-syafah. Hat-takuk lantak lah sebut je. Ya, bila masuk hat-takuk pada berlakulah hadas besar. Walaupun tak keluar mani. Ketiga, keluar mani sama ada lelaki atau perempuan. Itu berlakulah hadas besar. Ya. Itulah yang berlaku. Itu apabila berlaku hadas besar. Yang batal uduk kalau keluar sesuatu dari dua jalan, dubur atau qubul, kentut, berak, kencing. Bila berlaku itu, berlakulah hadas kecil, bukan hadas besar. Ya. Lagi satu hadas besar ni apabila datang haid. Apabila perempuan datang haid atau nifas. Nifas apa? Beranak. Beranak, berlakulah hadas besar. Atau wiladah. Wiladah tu beranak juga. Tetapi dia tidak keluar darah. Itu namanya wiladah. Beranak tanpa keluar darah. Hadas besar lah tu. Lepas tu dah kering, wajib dia mandi. Itu hadas besar. Ya, 3 lelaki dan perempuan, 3 lagi khusus untuk perempuan. 6 sebab hadas besar tu berlaku. Ya. Yang pertama mati. Yang kedua bertemu dua kemaluan. Yang ketiga keluar mani. Yang ini lelaki atau perempuan, atau bila berlaku dia jadi hadas besar. Yang lagi 3 ni khusus perempuan saja. Haid, nifas, wiladah. Ada orang lelaki keluar haid, angkat tangan. Tak ada, perempuan aja. Perempuan aja keluar haid. Kalau keluar darah pun bukan haid namanya tu. Tahu kan ya? Terantuk kemaluan daripada batu, keluar darah. Aku datang haid ke tak? Bukan haid. Itu darah keluar lah. Basuh aja lah dengan air. Bukannya datang hadas besar tu. Begitu juga nifas, beranak. Ada orang lelaki beranak angkat tangan? Tak ada. Yang ketiga wiladah. Ya. Itu 6 sebab mengapa berlakunya hadas besar. Baik, baca balik. Renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Dan ketika belum takbiratul ihram tu, baca Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Biar baca ikut hukum yang sebenarnya, ya. Mula-mula a'udzubillah, jangan au tu kucing, rimau juga benar au. Yang sebenarnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan nir rajim, nir rajim, ya. A'udzubillah, billah dengan billah. A'udzu billahi kan minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas, bukan rab, bukan ada rab, rob. Ro di atas ro, roba sabdu di atas rob. Ya. Malikin nas. Ini tak ada masalah lah ya. Malikin nas. Ejanya malikin nas. Tapi jangan baca ma. Satu harakat saja. Malikin nas. Ilahin nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi jangan alladzi yuwaswisu fi ada sui mana ada sui alladzi yuwaswisu fi waswisu fi sudurin nas sudurin nas minal jinnati wan nas. Bila kita baca itu terkentut-kentut setan, tercirit-cirit setan, hilangkan syaitan supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Baca sebelum takbiratul ihram tu hingga akhir supaya terpelihara daripada was-was syaitan. Itu yang kita minta tu, min syarril waswasil khannas. Supaya kita melindung daripada was-was syaitan. Syaitan ni kerjanya memang nak memasukkan rasa was-was dalam diri orang yang sedang melakukan sembahyang. Itu yang tengah sembahyang tu 4 rakaat ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3. Sudahnya jadi 5, tambah lagi 1. Udah 5 pun 4 ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3. Tambah lagi 1, udah 6 rakaat perginya. Yang zuhur tu 6 rakaat. Entahlah kalau dah 6 rakaat tu tak puas-puas lagi 3 ke 4, 3 ke 4. Tambah lagi 1, 7 rakaat pula jadi. Itu tak pernah saya tengok sampai 7 rakaat, tapi 5 rakaat banyak benar saya tengok, ya. Asal sembahyang sujud sahwi, asal sembahyang sujud sahwi, asal sembahyang sujud sahwi. Mengapa tu? Kerana diganggu oleh syaitan yang bernama syaitan was-was. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tengah sembahyang tu jangan ingat lain daripada perkara-perkara yang berhubung dengan sembahyang. Jangan tengah sembahyang pula nampak perlawanan antara Kelantan dengan Pahang. 1-1 tak boleh skor ya tengah sembahyang tu. Bila nak ingatnya nampak Lee Chong Wei tengah sembahyang, kalah Lee Chong Wei yang demo tu, yang demo di luar tu tengah sembahyang apa? Pergi pasar Sari, pergi pasar Al-Had, nampak $2 tengah jual pisang tengah sembahyang tu. Itu yang selalu was-was. Sedangkan sembahyang itu Allah kata qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyangnya. Jadi kena khusyuk. Nak khusyuk tu yang pertama mesti faham apa yang dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya? Kena tahu Rabbighfirli itu apa, warhamni itu apa, warzuqni itu apa, warfa'ni itu apa. Kena tahu. Kalau tidak serupalah macam orang nyanyi Hindustan aja. Seni katanya tahu makna yang tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ya ho janggeli kai. Apa artinya man? Tak apa pun tak tahu. Tanya orang yang kerti Hindustan apa artinya? Syekh. Dia pun tak tahu juga. Sebab itulah bila nak konsentrate tengah sembahyangnya, kena faham maknanya. Yang kedua kena ada rasa haibah. Haibah itu artinya hebat. Siapa yang hebat? Allah yang hebat, bukan dia hebat. Yang ketiga kena ada at-ta'zim. Dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Bila sebut Allahu Akbar, terasa Allah tu maha besar. Bila sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha besar. Allah tu maha besar, al-azim, dan segala puji-pujian baginya. Itu nak tahu maknanya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam sembahyang tu ada bacaan-bacaan yang kita kena tahu apa maknanya. Barulah khusyuk. Kalau khusyuk, itulah orang yang beruntung, kata Allah Ta'ala. Kalau tak khusyuk, kalau lalai dalam sembahyang, macam Tuhan bagi juga hadiah. Tak benda hadiah kat tangan.
untuk orang lalai dalam sembahyang, Tuhan nak bagi hadiah. Siapa hendak angkat tangan hadiah ni? Kalau tak ada orang dah, hadiah tak ada. Percuma. Apa hadiahnya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa dia? Neraka wailah, maka neraka wailah bagi orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Siapa lalai dalam sembahyang dapat neraka wail. Siapa hendak angkat tangan neraka wail? Wail itu bukan nama neraka, dia nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam tu ada satu lembah. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, dia memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu neraka wail. Siapa hendak angkat tangan? Kalau tak khusyuk dalam sembahyang, dapatlah neraka wail. Okey. Jadi hilang was-was daripada syaitan tu, dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala, dan kosongkan hatimu daripada was-was segala pekerjaan dunia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum sembahyang, bereskan urusan dunia dulu. Jangan ada urusan dunia yang mengganggu kita dalam sembahyang kita. Kalau kita nak sembahyang, tengok hari gelap, di luar ada kain dalam jemuran, apa buat? Apa buat? Angkat kain tu dulu. Adik-adik luar tu dengar kan? Kalau nak sembahyang, baru ngoreng ikan, belum habis lagi ngoreng ikannya, apa buat? Biar dia masak dulu, goreng, selesaikan dulu goreng ikan tu. Kalau nak sembahyang, tiba-tiba nak terkencing, apa buat? Tahan lantak je. Apa buat? Kencing dulu, selesaikan tu, ambil wuduk lain. Kerana hukumnya makruh menahan kencing, walaupun dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jadi urusan-urusan dunia ni selesaikan dulu, baru kita takbiratul ihram, supaya kita punya tumpuan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haram hukumnya. Melambatkan sembahyang hukumnya haram, kecuali dalam urusan-urusan yang terpaksa kita tunggu. Tapi kalau kerana cerita-cerita TV, cerita-cerita dalam komputer, sebab itu lambat sembahyangnya. 1 minit dia lambat sembahyangnya, 500 tahun dia lambat masuk syurga. Saja aja dia tak nak sembahyang, lambat dia masuk syurganya, ya. Jadi kena segera. Ada 6 perkara yang wajib disegerakan. Yang pertama, sembahyang apabila masuk waktunya, kecuali insya, itu pun yang dapat kebenaran kalau ada majlis ilmu, boleh dilambatkan sikit. Bukan lambat benar, tapi sikit, itu dibolehkan. Waktu lain tak boleh, insya aja. Yang kedua, wajib disegerakan apa? Taubat. Jangan tunggu pencin baru nak taubat. Takut tak sempat pencin, nantilah aku tua lagi rupa Ustaz Ibrahim esok baru aku taubat, katanya. Kau tak sempat dah rupa Ustaz Ibrahim. Umur dah 50, dah langgar lori, dah kenyok, dah tak sempat taubat. Jadi biar segera taubat tu. Bila nak taubat? Bila nak taubat? Sekarang, now, al-an, at this moment. Nak taubat jangan tunggu karang dah tua lagi lah, jangan. Tu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ya Allah, ada orang kafir nak masuk Islam, segera diislamkan. Jangan tunggu nantilah kita pergi potong dululah baru Islam. Tak ada. Suruh dia mengucap kejap-kejap itu. Kejap-kejap itu suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan tunggu lagi. Mengucap pun
Nak mengucap kalimah syahadah tu pun tak payah panjang-panjang. Asyhadu an la, tak payah. La tu tak payah 5 harakat. Boleh asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Tapi nak ada asyhadu. Tapi jangan panjang la tu. Kalau ikut hukum memang panjang, mat tu mat takzim namanya. Wajib panjang ataupun sunat panjang. Tapi ketika orang tu nak masuk Islam, biar dipercepatkan keislamannya. Segera kan. Tu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, orang mati. Bila orang mati apa buat? Segerakan pelaksanaan penyelenggaraannya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Hutang. Kalau hutang apa? Segera bayar. Siapa ada hutang segera bayar. Jangan tunggu lama-lama. Nantilah beli itu dulu, beli itu dulu. Ada lebih baru bayar hutang. Itu jangan. Jangan amalkan orang itu. Dapat duit terus bayar hutang. Dan yang keenam, kalau kita ni ada anak dara yang sudah besar, yang layak kahwin, apa buat? Segerakan perkahwinannya. Ada pula orang Minang, terimalah cepat. Tapi jangan sebarangan. Orang Minang tu boleh menjaga anak kita dunia dan akhirat. Terima cepat, biar dia cepat kahwin. Kerana budak perempuan ni bukan boleh biarkan lama-lama. Minta maaf lah, jangan komen marah apa ya. Tak boleh biarkan lama-lama, cepatkan, disegerakan perkahwinan mereka. Kerana mereka itu boleh menimbulkan fitnah. Itu 6 perkara yang wajib disegerakan. Semayang salah satu daripadanya. Baik, kosongkan hatimu daripada was-was segala pekerjaan dunia, dan kau telik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Itu namanya ihsan. Kita semayang ni kalau boleh biar macam kita nampak Allah, tapi ini payah. Macam mana nak tengok Allah? Kita bukan tahu Allah ke mana rupanya. Tapi suruhan pertamanya apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia. Dia tu apa? Nampak Allah lah. Fa in lam takun tarah, sekiranya kamu tak boleh tengok, macam kamu tak boleh bayangkan Allah tu mana rupanya, fa innahu yara, ketahuilah bahawa dia nampak apa yang kamu buat. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, Allah nampak kamu. Jadi paling kurangnya tuan-tuan dan puan, kita sedar Allah tu nampak betul-betul kita. Apa kita buat dalam sembahyang tu Allah nampak. Apa kita baca dalam sembahyang tu Allah dengar. Dan Allah tahu apa yang kita buat. Itu sembahyang tu biar Allah nampak. Kita sedar Allah tu nampak. Kalau kita sedar Allah tu nampak, boleh ke nak buat tentu hal? Boleh ke nak bergaru-garu tengah sembahyang? Boleh ke mata tengah lewat tengah sembahyang? Sedangkan Allah nampak, boleh ke cakap tentu hal tengah sembahyang? Boleh ke nyanyi dalam sembahyang? Dalam hatiku hanya ada kamu. Dalam sembahyang boleh? Tak boleh, kenapa? Kerana Allah dengar, Allah nampak, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Bergaru-garu pun kita tak lalu, ngelisah pun tak lalu, tetap anggota tu. Sebab itu jangan bergoyang-goyang tengah sembahyang. Ada orang tengah sembahyang bergoyang-goyang, ya Allah, lututnya longgar sesaja, ngah, turun naik lututnya. Sini tak ada lah, jangan menyolang. Saya tengok saya, dia tengok macam menyolang. Tak ada sini, tempat lain. Ada apa-apa ni tak ada. Di mana? Di mana? Kampung. Kampung ada. Tetap anggota tu. Fikiran pun tetap, mata pun tetap. Mata tengok mana? Mata tengok mana? Tempat sujud tu yang ditengok, ya. Mata tu tempat sujud ditengok. Hati ingat apa? Ingatkan Allah. Dia tu kiblat mata, tempat sujud. Kiblat hati Allah. Dada
menghadap kiblat. Itu 3 kiblat ya. Kiblat dada, kiblat mata, kiblat hati. Hati sentiasa ingatkan Allah, mata sentiasa tengok tempat sujud, jangan melewar wajib mata tu. Tengok ni mata saya ni. Kadang-kadang tak gerak muka, tak gerak mata je. Tengok sini, tengok belah sana, tengok ke atas, tengok ke bawah. Ya, itu tanda dia sembahyang tak khusyuk lah. Ya. Lebih-lebih lagi tengah berdiri jangan tengok ke depan tau. Bila tengok ke depan nampak lah orang lalu. Tengok mana? Tengok tempat sujud, tunduk aja. Mata tunduk, tengok tempat sujud. Kalau tengok ke depan, nampaklah cicak, nampak tikus, nampak, semua nampak. Orang lalu depan nampak. Kadang-kadang kalau kita tengah lalu tu tengok dia tengok kita. Kita pun tengok dia. Dia pun tengok kita tengok dia, dia pun tunduk balik. Ada tak berlaku apa itu? Ada tak berlaku apa itu? Dengan duk ni tengah hobi tutup, bye-bye kata hobi tu. Dari depan. Ya. Jadi mesti concentrate betul-betul. Mata tu tengok tempat sujud. Kalau tengah rukuk boleh tengok buku lali tu, boleh ada dalam kitab. Boleh tengok buku lali. Tengah sujud tengok tempat sujud lah. Berdiri tengok tempat sujud. Tapi ketika kita tahiyat akhir, bila kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Bila illallah tu apa buat? Kita jeling. Itu bukan tengok, jeling tangan tu ya. Jeling tempat jari yang illallah tu jeling tu. Bukan tengok, kalau tengok kali ini tak jeling aja, jeling aja. Itu kiblat mata ya. Baik. Jadi seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, kerana Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati kepadanya serta khusyuk. Sudah khusyuk baru Tuhan terima. Sebab itu tuan-tuan, kalau ndak pahala khusyuk, saya tak sebut puan-puan ya, tuan-tuan. Kalau ndak pahala khusyuk, jangan lepas sembahyang berjemaah. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 5 kali sehari. 5 times a day. Jangan sekali je. Jangan buat maghrib isyak je. Mesti 5 kali sehari. Kerana bila kita berjemaah, ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Orang yang tak khusyuk dapat pahala kait atau jangkit daripada orang yang khusyuk. Bila ada seorang khusyuk, maka pahala itu kait bagi orang kiri kanan dapat. Kemudian dia pula tak khusyuk, orang lain pula khusyuk, dapat pula pahala itu. Jadi dapat pahala khusyuk. Dan tempat dia mendirikan jemaah itu menjadi kenderaan dia nanti untuk meniti siratal mustaqim. Siapa tak hendak angkat tangan. Esok nak nyeberang titi siratal mustaqim tu, menusah ini, surau ini jadi kenderaan. Datang dia jemput, mari tuan-tuan. Kita jadi naik saya, kata surau ni. Kita pun naik. Orang yang tak pernah sembahyang di surau ni, dia pun datang malaikat tolak. Kamu tak layak katanya. You are not qualified to go into this surau. You go to somewhere, you go somewhere else katanya. Itu surau ni. Begitu juga orang Cakatin. Di mana? Di mana? Orang Cakatin? Masjid Cakatin lah. Masjid Cakatin tu. Baru dia dapat kenderaan menyeberangi titi siratal mustaqim. Orang Tanjung Tualang mana? Masjid Tanjung Tualang lah. Di mana saja? Orang kampung? Masjid kampung lah. Okey. Dapat pahala khusyuk. Bila dapat pahala khusyuk, beruntunglah kata Tuhan ya. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka-mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Okey. Jadi Tuhan tak terima kecuali kalau dia hadir hatinya dalam sembahyangnya. Itu nak kena hadir hati tau. Nak sedar. Dia rukuk, dia sedar dia rukuk tu kerana Allah Ta'ala. Dia iktidal, dia sedar, dia sedang iktidal.
Ya, dia sujud, dia sedar dia sedang sujud. Ini semayang tak sedar ni, sedar-sedar dah tayat akhir dah. Tayat akhir rupanya. Ada tak orang semayang apa tu? Sedar-sedar dah, amin. Mayang rupanya aku ni dia pun amin. Rupanya tak sedar dah kembali. Dia mesti sedar. Itu namanya semayang. Itu sebab dia kata sahaja aku semayang. Bukan tak sengaja aku semayang. Sahaja aku semayang. I deliberately perform my prayer. Deliberately. Deliberately apa dia? Sengaja. Betul-betul. Sengaja. Intentionally. Tak boleh dia tak sengaja. Sebab kalau dia nak rukuk, dia tak ada niat nak rukuk, dia niat nak mukul, nak micit semut umpamanya, atau nak mukul ular, sah tak rukuknya? Tak ada sah. Dia nak rukuk tu kerana dia betul-betul nak rukuk. Ataupun dia rukuk tu nak ambil sampah jatuh ke bawahnya. Betul, sementara itu dia rukuk juga. Sah ke tak? Tak sah kalau dia rukuk dia betul-betul kerana nak rukuk. Kalau dia sujud betul-betul kerana nak sujud. Kalau dia iktidal betul-betul kerana nak iktidal. Disengajakan. Kerana kalau perbuatan tak sengaja tu bukan sengaja, bukan dia nak betul. Itu Tuhan hanya terima yang disengajakan sahaja. Dalam bentuk ibadah lah ya. Serta khusyuk yang ni tetap segala anggota. Tetap anggota tu. Yang banyak orang selalunya batal semayangnya kerana tak ada tamak nina. Apa erti tamak nina? Tak ada berhenti sekadar menyebut subhanallah. Yang banyaknya ketika iktidal. Ketika iktidal. Tengok ni ya. Saya diri senang, keluar senang. Ni praktikalnya. Ada orang semayang apa itu. Kalau ada lah. Tak ada, tak ada lah. Tidak. Dia rukuk. Sami Allah ya. Sami Allah liman hamidah. Ada tak? Ada ke tak? Tak ada sebut Rabbana lakal hamd. Terus sekali lagi ni. Sami Allah liman hamidah. Turun aja dia pun Allah Akbar. Terutama apabila sembahyang sunat. Ada tak orang buat apa itu? Tengah ini ada tak yang buat ni? Ada tak? Tak ada mana tahu? Ada. Kalau ada, penat aja dah apa tak dapat. Patut berhenti. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Rabbana lakal hamd. Baru sujud. Lagi satu, duduk antara dua sujud. Itu banyak yang tak ada tamak nina. Ya. Banyak yang tak ada tamak nina. Daripada sujud tu dia buat. Dia pun duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Terus balik sujud. Daripada tu tak ada tamak nina. Habis penat japah tak dapat. Ya, sembahyang ni mesti dengan tamak nina. Itu sebab rukun sembahyang tu ada kitab yang menyebutkan 17 rukun sembahyang. Kerana ada 4 tempat wajib tamak nina. Pertama, rukuk. Kedua, sujud. Ketiga, duduk antara sujud. Yang keempat, iktidal. Itu 4 tempat tu wajib tamak nina. Ya, kena berhenti dulu, baru boleh dia pergi kepada rukun yang lain. Yang lain tu tak ada sebut pun pasal memang dia ada tamak nina pun. Tengah baca Fatihah memang ada tamak nina. Takkan aku dia berjalan-jalan tengah baca Fatihah. Ya, begitu juga tayat. Macam kalau makmum ni, dia mampu baca buat sampai 3 baris dulu. Itu mengganggu. Hukumnya makruh. Kita makmum nantilah sampai kepada tempat hubungan antara imam dan makmum, kita akan jumpa tu nanti ya. Hukumnya makruh. Kita baca hanya sekadar didengar oleh telinga kita sendiri. Jangan lebih. Sampai telinga kita dengar aja. Jangan kuat berbenar. Tetapi kalau kita kuat berbenar sehingga mengganggu orang sebelah, orang sebelah tu pula sedang membaca sesuatu yang wajib, dia tengah baca Fatihah. Ya? Kita kuat berbenar. Ataupun kadang-kadang kita baca Fatihah, dia baca Fatihah, tapi bacanya kuat berbenar. Sampai terganggu Fatihah kita. Ya? Udahlah kalau itu sengah pula suaranya tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelah tu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sebelah tu dah tak tahan dah. Dah. Sampai batal sembahyang kita. Ya, berdosa dia sebelah tu. Kerana mengganggu bacaan yang wajib bagi orang yang sebelah dia. Ya. Memang selalu terjadi. Kadang-kadang takbirnya dia nak masuk tu langsung kemudian Allahu Akbar. Kita sebelah terkejut buatnya. Ya. Padahal takbir pun tak boleh kuat kalau dia makmum. Hanya boleh dengar telinganya sendiri. Jangan kuat benar. Kita orang Melayu ni kuat. Saya pun kuat juga tau. Pernah dia tegur ada orang Arab. Pasal tahiyat, saya baca tahiyat tu kedengar dia. Tolong baca jangan kuat sangat kata dia. Kita Arab sebelah tu. Ya? Padahal saya rasa dia tak kuat. Tak ada saya lawan pun. Saya tengok je muka dia. Ya? Kita ni orang Melayu ni suka membaca kuat benar. Kadang salah pula at-tahi 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 tahi saja at-tahi at-tahi. Ya. Tak habis-habis tahi banyak benar. Ya. Udahlah kuat salah pula tu. Ya. Jadi baca bagi dengar telinga sendiri saja. Jangan bagi dengar orang lain. Lagi? Betul? Dia tunggu dia Arab tu. Mungkinlah betul lah tu. Tapi tak ada kitab dia tu ya. Ya. Betul lah tu. Tembi dia Arab tu ya. Iyalah. Lagi? Tak ada ya? Okey. Yani engkau, yani anggota serta hadir hati kepada Allah Ta'ala dan khuduk. Khuduk tu artinya apa? Rendah diri. Merasakan rendah diri. Khuduk namanya ya. Yakni hadir hati serta menghinakan diri. Kita rasa kita tu hina. Kita sebut Allahu Akbar. Siapa yang akbar? Kita ke Allah? Allah yang maha besar. Bila Allah maha besar, kita maha ghani. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang amat besar, lagi segala puji-pujian baginya. Yang maha besar itu siapa? Allah. Kalau Allah maha besar, kita maha kemetut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian baginya. Siapa yang maha tinggi? Allah. Kalau Allah maha tinggi, kita maha rendah. Ya, kita ni opposite daripada sifat Allah. Ya, Allah maha kaya, kita maha papai kedana. Itu dia. Kita ni opposite aja. Itu sebab kita kena rasa, itu namanya khuduk, merendahkan diri, menghinakan diri. Ya. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, ketika kita ingat akan Allah Ta'ala, ya, maka ucap olehmu qamat. Ini nak sembahyang dia. Jadi tu bila pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi satu tuan-tuan, nak qamat tu tak payah tangan ni ke telinga, tak payah ya. Tangan elok tegak aja apa je. Ya ke bawah aja lah. Tak ada sunat tangan tu ke telinga. Bang sunat. Kalau azan sunat tangan tu ke telinga ni, satu telunjuk ni masuk dalam lubang telinga tu, lepas tu kita azan, itu sunat. Tapi qamat tak ada. Tangan tu biar ke bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali ke dua kali? Sekali aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an, ada wa ke tak ada? Ada wa ke tak? Wa asyhadu anna Muhammad ada? Tak ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ya ini tuan-tuan, yang banyak orang salahnya apa? Qad qamatis salah.
tu qad qamatis solah, tambah lagi tu. Tu dah habis. Qad qamatis solah. Ada tu lah tu. Pasal solat tu, qad qamatis solah. Jadi kalau nak sambung lagi, apa sebut? Qad qamatis solah aja. Jangan tu lagi. Tu dah habis. Nabi yang ramai orang, qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Itu boleh sambung. Tapi qad qamatis solah, tu qad qamatis solah. Itu tak boleh. Sebab apa? Saya nak pergi ke Ayo Papan. Saya nak pergi ke Ayo Papan. Dia faham ke ni? Ya Allah, tak faham lagi. Saya nak ke Cangkat Tin. Apa tu? Tin, saya nak ke Cangkat Tin. Itulah maksudnya, ya. Kalau kita sebut tu lagi. Tak faham lagi. Ya Allah, saya hendak ke Tanjung